Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkumpul sekali lagi pada malam ini insya-Allah. Sebelum saya bermula nak tanya, suara saya ada double tak? Suara jelas Farhan. Jelas. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke bengkel penulisan copywriting. Sekejap ya, saya dengar suara saya double. Okay. So, kalau audio saya tak jelas, nanti tolong type dekat ruangan komen. In case tiba-tiba ada isu teknikal, tiba-tiba tak keluar suara dan sebagainya. Alright. So, kita akan terus bermula sebab malam ini sejujurnya, bengkel copywriting yang modul yang saya buat adalah untuk kos lebih kurang sehari ataupun sehari setengah. Tetapi atas permintaan sahabat kita, Director Ikuan, so dia minta saya kongsikan tentang penulisan copywriting yang dikompakkan kepada 1.5 jam. So daripada sehari setengah, kita compactkan jadi 1.5 jam saja. So kita akan pergi laju sedikit. Namun, okay, perjumpaan kita akan dirakam. Jadi anda boleh rujuk semula akan datang bila anda nak tengok kembali, nak refresh balik apa yang anda belajar dalam penulisan copywriting. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk sebelum kita bermula, ini adalah agenda apa yang kita akan lalui sepanjang malam ni. Daripada pukul 9 malam sekarang sampai ke jam 10.30 malam. Harap-harap tak ada delay lah. Okay. Jadi dari jam 9 hingga jam 9 suku, kita akan pergi kepada fundamentalnya dulu. Asasnya dulu. Okay. Sebab apa sekalipun yang kita buat, yang kita perlu faham adalah asasnya dahulu. Okay? Once kita faham asas, tak kisahlah struktur apa kita nak guna, tak kisahlah cara macam mana kita nak guna, kita dah ada rough idea, kita dah tahu serba sedikit apa penulisan, apa itu copywriting, what is copywriting all about. Okay? Dan kita akan sentuh juga apa sebenarnya copywriting. Okay? Sebab ramai yang masih lagi keliru, masih lagi tak faham tentang apa sebenarnya copywriting. Alright? So dalam masa 15 minit ini sebagai pendahuluan, saya akan dedahkan beberapa perkara kepada anda untuk kita sama-sama belajar. Sebab kehadiran saya hari ini adalah untuk berkongsi kepada anda tentang cara menulis copywriting yang power, yang ada impact. Okay? Alright. Jadi malam ini, okay, malam ini saya hanya akan kenalkan anda kepada satu struktur sahaja. Okay, dalam penulisan copywriting banyak struktur. Kalau anda Google, anda search, tengok dekat YouTube dan sebagainya, banyak sangat struktur penulisan copywriting. Okay, macam-macam cara, macam-macam bentuk. Okay, tetapi malam ini saya akan fokus kepada yang paling asas. Yang mana struktur ini anda boleh guna pakai untuk apa orang panggil dalam pelbagai situasi, dalam pelbagai motif anda menulis. Alright? Iaitu saya akan kenalkan anda kepada Aida. Aida bukanlah bakal isteri Kuan ya. Tetapi ini Aida di dalam copywriting. Alright? Dan kita akan cover apa orang panggil pecahan-pecahan di dalam Aida. Kita akan rangkumkan macam mana nak menulis headline, macam mana nak menarik minat orang untuk baca copywriting kita. Okay? Dan seterusnya, setengah jam berikutnya kita akan pergi kepada elemen seterusnya, penulisan dan juga ayat kunci pengaruh. Alright? Dan 15 minit yang terakhir kita akan wrap up dan saya akan tunjukkan macam mana sebenarnya kita nak aplikasikan Aida dalam penulisan ataupun dalam kita membuat konten. Okey. Alright. So saya harap yang berada bersama-sama dengan kita pada malam ni, kita ada Epi Miza, kita ada Ikuan juga. Ikuan ada 2. Okey. So kita ada 2 Ikuan malam ni. Alright. Baik. So saya harap apa juga yang dikongsikan pada malam ini sedikit sebanyak
memberi anda manfaat, anda boleh jadikan alternatif. Okey, macam mana nak menulis copywriting. Alright, so sebelum kita bermula, tuan-tuan dan puan-puan, manusia itu banyak hilafnya. Kita banyak buat silap dan sebagainya. Jadi, untuk itu adalah lebih elok, okay, kita amalkan sentiasa tersasul pula. Sentiasa beristighfar dan penghulu segala istighfar yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar. Jadi jom kita sama-sama mengalunkan bersama-sama. Kalau anda tak onkan mic, alunkan dalam hati. Kalau nak on mic, onkan mic anda. Kita sama-sama alunkan Sayyidul Istighfar. Jom. Okey. So, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Jadi boleh amalkan sebab apa orang panggil, bunyinya pun sedap, senang nak hafal lirik dan sebagainya, insyaAllah. So, sama-sama kita memohon kemaafan atas segala hilaf kita sebagai seorang manusia. Okey. Dan bagi memberkati majlis kita pada malam ini, insyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa, kerana doa itu adalah senjata seorang mukmin, insyaAllah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan solihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai sekalian alam, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Tuhan yang menguasai segala yang ada di atas muka bumi, Tuhan yang maha mengetahui di atas segala sesuatu. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Berkati majlis kami pada malam ini, ya Allah. Berkatilah kami semua yang berada di dalam bengkel penulisan copywriting pada malam ini, ya Allah. Luaskanlah rezeki kami, ya Allah, seperti mata air zam-zam yang tidak pernah berhenti berbakti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah, harta yang diberkati, keluarga yang sakinah, sahabat yang sentiasa bersama-sama dengan kami sepanjang perjuangan kami. Ya Allah, satukanlah dan eratkanlah hati-hati kami walaupun berjauhan antara satu sama lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi, Bismillahirma'afi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bermohon agar segala-galanya diberkati dan dipermudahkan sebenarnya untuk kita pada malam ini, insya-Allah. Alright. So, apa itu copywriting? Ini persoalan yang sebenarnya menjadi tanda tanya. Menjadi tanda tanya kepada ramai daripada kita, terutamanya sebagai seorang usahawan. Okay. So, kalau tanya pada saya sejujurnya, okay, sejujurnya saya akan jawab, copywriting itu adalah penulisan yang mampu mempengaruhi emosi pembaca. Untuk apa? Mempengaruhi untuk bersetuju dengan apa yang kita sampaikan. Okey, itu kalau anda tanyakan kepada saya lah, apa itu definisi copywriting. Tapi kalau anda Google definisi copywriting, okey, banyaklah ada terma bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya, okey. Tapi kalau kita simpulkan, copywriting itu adalah penulisan yang mampu mempengaruhi emosi pembaca. Okey, untuk bersetuju dengan apa yang kita sampaikan. Tak kisahlah kita tulis penulisan kita
It's all about value sharing ataupun penulisan kita tentang kita nak menjual ataupun penulisan kita tentang kita nak educate pembaca tentang produk yang kita ada, produk yang kita jual, produk yang kita tawarkan. So, everything is about kita nak pengaruhi emosi mereka untuk setuju dengan apa yang kita sampaikan. Itu kalau tanya saya, apa definisi copywriting. Alright. So, saya nak bawa anda semua kepada satu susuk tubuh. Okay, satu susuk tubuh yang ini. Okay. Yang apa orang panggil dikenali ramai orang, dikenali seantero dunia. Okay. Itulah Warren Buffett. Dan suka saya nak kongsikan tentang Warren Buffett, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Bagi anda yang tidak mengenali Warren Buffett, beliau merupakan seorang pelabur. Okay. Pelabur bukan pelabur biasa-biasa tau. Pelabur yang disegani dan merupakan antara 6 individu terkaya dalam dunia. Okay. So itulah Warren Buffett. Okay. Ramai orang kenal dia sebagai seorang pelabur. Ramai orang kenal dia sebagai orang yang memang kaya lah. Harta dia bernilai bilion ringgit. Kalau nak compare dengan kita lah. Alright. Tetapi yang ramai tak tahu. Okay. Yang ramai tak tahu pada tahun 2004. Warren Buffett terima satu anugerah. Okay. Anugerah ini merupakan prestigious international award. Award ni untuk apa? Award ini dia terima kerana berjaya menghasilkan laporan tahunan yang sangat bagus. Okay, dia bukan tulis novel, dia bukan tulis cerpen, dia bukan tulis artikel. Dia tulis laporan tahunan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya, kita mungkin sebelum ni kita pernah bekerja dengan company lama dan sebagainya. Kita kalau nak baca laporan tahunan agak-agak kita rasa best tak? Okay, mesti boring dengan data dan sebagainya. Tetapi Warren Buffett dapat anugerah, tuan-tuan dan puan-puan, prestigious international award sebab tulis laporan tahunan yang sangat best. Okay. Jadi dia menimbulkan persoalan. Ramai yang tanya, Warren Buffett apa rahsia dia? Apa rahsia menulis sampai boleh dapat award? Okay. So Warren Buffett pun jawab, dia pun jawab lah. Dia jawab, bila saya menulis, okay, ini rahsia Warren Buffett, bila saya menulis, saya bayangkan saya sedang bercakap dengan adik saya. Okay. So dalam fikiran saya, bila saya nak mula menulis, dalam fikiran saya mulakan dengan Dear Doris. Okay. Saya mulakan dengan Dear Doris. Alright. Apa signifikannya? Kenapa Warren Buffett buat macam tu? Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, rahsia ini sebenarnya adalah teknik yang kita panggil teknik evergreen. Okay, teknik evergreen. Sebab bila kita menulis, okay, kadang-kadang kita masuk dalam mood menulis. Bila kita masuk dalam mood menulis, masa itulah orang mula boring membaca penulisan kita sebab kita menulis. Alright. Warren Buffett menggunakan teknik ini kerana pada beliau, okay, pada tanggapan beliau, orang lebih suka membaca bila kita seolah-olah bercakap dengan si pembaca. Okay. Dia rasa lebih dekat. Okay. Sebab tu bila kita lihat ya, bila kita bercakap dalam bahasa Melayu, macam saya cakap dengan anda sekarang. Okay. Okay, macam saya cakap dengan anda sekarang, anda rasa kita sedang berkomunikasi. Kita sedang bercakap antara satu sama lain. Namun ramai daripada kita, bila kita menulis dalam bahasa Melayu, kita masuk dalam apa orang yang panggil sebagai, kita masuk ke alam sekolah rendah. Ingat tak masa sekolah rendah? Cikgu kita cakap apa? Bila kita nak menulis sesuatu, murid-murid, kita mulakan dengan pendahuluan. So kita pun tulis pendahuluan panjang berjela. Lepas tu isi penting, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Lepas tu kena ada penutup. So that's why penulisan kita jadi boring. Alright, sebab kita tak bercakap. Kita seolah-olah tengah suruh orang baca cerita kita. Okay, so itu antara kesilapan kita. So cara nak overcome, kita ikut saja macam apa yang Warren Buffett kongsikan. Okay, dia mulakan dengan Dear Doris. Menulis seolah-olah kita sedang bercakap kepada
kepada audience. Now, saya nak bongkar satu rahsia kepada anda. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu produk yang ramai guna. Mak muda guna, mami guna, ramai lagi lah pengguna-pengguna dia. Okey? Iaitu produk Apple. Produk Apple macam-macam lah. iPhone, MacBook dan sebagainya. Tapi saya nak anda fokus kepada iklan Apple jenis iPhone. Okey? Dalam satu iklan Apple, okey, mereka gunakan perkataan iPhone 81 kali. Okey? Mereka gunakan perkataan Apple, nama brandnya 26 kali je. Okey? Tetapi dalam keseluruhan iklan, mereka menggunakan perkataan you ataupun your lebih daripada 100 kali. Okey. Itu bermaksud, okey, mereka lebih fokus kepada interaksi antara apa orang panggil, mereka relatekan dengan audience, dengan pembaca. Okey, itulah sebab iklan daripada Apple, iklan yang sangat-sangat mempengaruhi. Sebab tu dia keluar je iklan, ramai yang tertarik untuk beli produk mereka, keluaran mereka. Okey, kalau kita tengok contoh. Okey, ini salah satu contoh petikan daripada iklan iPhone. Okey. So dalam satu part dia tulis, so you can browse, download and stream content at remarkable speed wherever you happen to be. Okey. So bermaksud anda boleh browse apa? Boleh layari internet, muat turun, tengok video konten secara live pada kelajuan yang sangat tinggi. Tak kisah di mana anda berada. Itu maksudnya iklan dia. Okey. So dia fokus kepada apa benefit yang pelanggan dia akan dapat. So instead of so iPhone can browse, download and stream. So dia fokus kepada iPhone. Okay, anywhere in the world. Dia tak fokus produk, dia fokus kepada user experience. Inilah contoh iklan daripada Apple yang boleh kita guna pakai. Alright. So, macam mana nak bermula? Okay, macam mana kita nak bermula menulis? Okay. So, sejujurnya, okay, antara tips yang saya boleh kongsikan kepada anda, yang ni tak ada dekat skrin, kalau anda nak catat, anda catat. Okay. Antara tips yang saya boleh kongsikan kepada anda bila kita nak mula menulis. Okay. Yang pertama sekali, kita tulis dalam bahasa yang mudah untuk orang faham. Okey, dalam bahasa kasarnya, kita guna bahasa pasar je lah. Bukan bahasa dekat pasar tau. Bahasa pasar. Bahasa yang ramai orang boleh faham. Ataupun kita gunakan logat audiens kita. Katalah target market kita orang dekat Kelantan. So kita guna dialek Kelantan dalam penulisan kita. Kalau kita fokus kepada area Pantai Timur, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan sebagainya, kita akan ikut logat utara. Okey? Ikut logat utara lah dalam penulisan kita. Seterusnya, guna bahasa yang cikgu kita tak bagi guna. Kadang-kadang dalam penulisan, kalau kita ingat masa sekolah rendah, cikgu kita cakap guna bahasa baku, guna bahasa baku, guna bahasa baku dan sebagainya. Alright, so itu yang kita boleh gunakan. Gunakan short form, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Short form yang saya maksudkan bukanlah, contoh ya, tidak kita tulis TDK. Bukan. Okay? Short form yang saya maksudkan adalah tidak sama dengan tak. Okay? Sebab tak itu lebih mudah untuk orang faham dan baca. Lebih mudah untuk mata orang membaca. Okay? So, just be yourself. Jadi diri kita sendiri, jangan ikut orang secara melulu. Kita tengok posting dia, mungkin banyak engagement, kita nak tiru bulat-bulat. Jangan. Alright? So, kita tiru dan improvise. So, mungkin ramai yang masih lagi orang kata mungkin ini kali pertama nak menulis dengan berstruktur. Yang saya boleh bagi panduan kepada anda, quick tips kepada anda, macam apa yang anda boleh lihat dekat skrin. Mula sekarang, jangan tunggu. Okey, nak tunggu anda pandai menulis sampai bila kita tak tahu. Okey, so just terus saja menulis. Okey, jangan terus tulis dalam bahasa pasar, mula dengan bahasa baku dulu. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Walaupun saya cakap tadi jangan tulis dalam bahasa baku, untuk anda yang baru nak bermula, tulis dalam bahasa baku dulu. Okey, lepas tulis anda baca. Okey,
Anda baca, kalau anda boring, anda ubah. Okey, kalau anda Anda sendiri baca anda boring, ubah. baca lagi, boring lagi. Lagi, ubah lagi. Sampai anda puas hati. Dan tips dia adalah baca dengan kuat. Okey, jangan baca dalam hati, baca dengan kuat. Okey, sebab dia ada efek kita punya subconscious mind dan sebagainya lah. Saya tak nak sentuh bab tu. Okey, so once kita dah puas hati, terus post dekat kita punya social media ataupun nak buat konten dalam bentuk-bentuk lain. Okey, so itu adalah apa orang panggil sebagai pengenalan, mukadimah. Okey, kita dah terlajak Sedikit, tak apa, kita boleh cover, insyaAllah. Alright, baik. Setakat ini, ada tak apa-apa soalan yang anda nak tanya ataupun setakat ini anda dah dapat idea dan nampak apa itu copywriting? Kalau nampak, type nampak dekat ruangan chat sekarang. Supaya saya tahu suara saya anda dengar, penerangan saya jelas insyaAllah. Dan kita nak tengok adakah ruangan chat kita berfungsi. Sebab daripada pukul 9 tadi, tak ada satu chat pun yang masuk. Nurul Ikhwan kata nampak. Okey. Ikhwan 2 pun kata nampak. Double Ikhwan. Pimiza kata nampak. Alhamdulillah. Bermaksud ruangan chat berfungsi dengan sangat-sangat baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanya soalan. Okey, tanya soalan supaya kita dapat sama-sama belajar. Okey, sebab dengan soalan kita dapat berkongsi idea, berkongsi pendapat dan kita sebenarnya dapat trigger otak kita untuk berfikir dengan soalan. Alright. Now kita nak masuk kepada chapter 2 macam yang kita janjikan 9 suku sampai 945. Kita nak cover 2 part. Okey, 2 part. Apa 2 part ni? Ramai yang baru masuk kan? Ada yang baru masuk. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, awal tadi kita dah bentangkan agenda kita pada malam ini. Okey, sebab malam ini kita akan cover beberapa perkara. Ini adalah agenda kita. Alright. So kita nak pergi kepada mana tadi slide saya? Kita nak pergi kepada struktur dan juga asas copywriting. Yang paling asas, yang paling basic, yang paling senang kita nak aplikasikan. Okay? Alright. So, struktur yang paling mudah di dalam apa juga bentuk penulisan adalah AIDA. Okay? Yang iaitu A, attention, I, interest, D, desire dan A, action. Ramai tanya, Han, tak nampak ni AIDA ni menatang apa? Masih sampai sekarang masih confused ni. Ikhwan dari tadi dia dah tengiang-ngiang AIDA. Takut dia lupa pula siapa yang ada dalam hati dia. Okay. So, saya nak kenalkan anda kepada AIDA. Alright. This is akronim. Okay, akronim untuk attention, interest, desire dan action. Dan kalau saya nak terjemahkan ke dalam bentuk yang nak bagi anda mudah faham, AIDA akan berbentuk seperti ini dalam satu-satu penulisan. Kita ada headline, kita ada intro, kita ada desire dan kita ada action. Okay, AIDA. Attention, interest, desire, action. Nak bagi lagi faham, attention itulah headline, interest itu adalah intro untuk kita tarik minat mereka terus membaca. Headline ni nak tarik perhatian. Kejap lagi saya kupas. Desire adalah body copywriting kita dan action adalah call to action kita. Okay, call to action kita. Jadi ini adalah struktur asasnya. Apa orang panggil reka letaknya di dalam bila kita di dalam satu-satu copywriting. Alright. So, memandangkan ini adalah struktur asas, saya nak kongsikan kepada anda apa itu attention ataupun headline. Okey, ini adalah bahagian yang paling penting sebenarnya sebab kita apa sekalipun kita nak tarik dahulu perhatian audiens. Okey. Now, saya nak bawa anda kepada satu senario. Okey, satu senario. Okey, bukan senario yang kumpulan lawak tu satu senario. Alright. Bila kita nak buat konten dekat social media, tak kisahlah video ke, kita nak buat konten drama ke, kita nak buat video YouTube ke dan sebagainya, kita perlukan skrip. Kita perlukan senarai apa kita nak kena cakap. Betul tak?
Alright? Dan apa juga konten yang kita nak buat dekat luar sana, kita bermula dengan copywriting. Kadang-kadang kita tulis dekat selai kertas kosong, kadang-kadang kita tulis dekat buku dan sebagainya. Supaya kita tahu apa kita nak tulis. Terutamanya time nak buat live dan sebagainya, kita still perlukan skrip. Alright? So sebab itu, bila kita faham AIDA, sebenarnya nak buat konten apa pun jadi mudah. Okay? Sebab apa? Sebab kita dah tahu macam mana nak buat headline. Alright? So, zaman sekarang, perhatian manusia dan tumpuan manusia makin singkat. Bermula dengan TikTok, adanya Reels. Dunia sekarang makin bergerak pantas, makin laju. Okay? So, kalau dalam video, anda nak buat konten video, anda ada 7 saat je nak capture dia punya perhatian. Okay? Katalah anda buat konten, Assalamualaikum, nama saya Han Pendekar. Sehari ni saya nak kongsikan kepada anda tips. Anda bagi salam je, orang dah skip dah video. Okay? Sebab manusia, macam saya cakap, manusia cuma ada 7 saat sahaja untuk kita tarik perhatian dia. So, kalau dalam penulisan, berapa saat? Hanya 3 saat. Saya rasa macam terbalik ni. Terbalik. Kalau video kita ada 3 saat. Kalau penulisan kita ada 7 saat. Okey, maafkan saya rasa yang ni terbalik. Okey, sebab video makin singkat. Okey, daripada SFV, short form video, sekarang kita ada SSV, super short video. Alright, so maksimum untuk Kita tarik perhatian cuma 3 saat. now, itu adalah headline. Apa pula interest? Okey, interest. Lepas kita tarik perhatian, kita kena pengaruh mereka untuk terus baca. Ini yang bahagian ramai orang gagal. Dia punya headline dah power, tetapi orang tak baca sampai habis penulisan dia. Okey? Bahagian ni tulis direct. Tak payah nak bunga-bunga, tak payah nak berpantun, tak payah nak bersyair, tak payah nak bergurindam. Terus direct apa yang dia akan dapat bila dia terus baca. Okey? Nanti saya tunjuk contoh. Gitu. Okey. Body Ini adalah desire adalah body lah, body copywriting. Bahagian ni sebenarnya kita nak pukau pembaca dengan apa yang kita kongsikan lah. Value kita ke, atau tips yang kita kongsikan, teknik, rahsia, prosedur dan macam-macam lah. Okay, tempat kita nak pukau dia. Dia rasa, dia masuk dalam penulisan kita. Oh, macam ni rupanya. Okay, sampai dia rasa macam tu. So, untuk bahagian body, kita akan fokus kepada benefit, bukan features. Apa pula benefit dengan features? Nanti kita kupas. Okay. Seterusnya adalah action ataupun yang paling popular, call to action. Tempat di mana kita bagi tahu apa nak kena buat lepas ni. Dah baca panjang-panjang, apa nak kena buat. So, jangan bagi orang keliru, terus straight to the point. Dan kita akan kongsikan macam mana cara nak menulis CTA yang berimpak tinggi. Okay. Now, so far okay? Alright? Okay, Ikuan dah tunjuk. Okay, alright. So, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk anda buka video cam anda supaya kita lebih dekat. Saya nampak muka Ikuan, Ikuan kena bahan. Yang lagi best, sekarang dua Ikuan, dua-dua buka video cam. Okay. Terima kasih dua-dua Ikuan. Alright. So, kita akan pergi satu persatu. Macam saya cakap, kita akan cover dua bahagian di dalam AIDA sebelum 9.45 malam. Okay. Yang pertama, saya nak bawa anda kepada headline. Okay, headline ataupun tajuk. Ataupun apa orang panggil bahasa Jawanya lah. Attention grabber. Bak kata orang Jawa. Okay. Macam mana kita nak tarik perhatian audiens. Okay, tarik perhatian dulu. Okay, di dalam penulisan. Sebab secara purata orang akan 5 kali lebih membaca headline berbanding body copy. Siapa pernah dengar iklan dekat Radio Suria? Okey, iklan dekat Radio Suria, dia kata iklan tu tentang harga barang naik. Okey, iklan tu tentang harga barang naik. Okey. Dan dalam iklan tersebut, dia pun adalah drama-drama dia, tetapi dia punya pengajarannya jangan hanya baca headline, baca juga body dia, body copywriting. Okay. So, dekat situ kita nampak memang terbukti
orang lebih banyak membaca headline. Dia akan tengok headline. Mana yang menarik, dia akan baca. Mana menarik, dia akan baca. Tetapi mereka akan fokus kepada headline dahulu. Okay? Headline kita cantik, kita orang akan baca copywriting kita, body copywriting kita. David Ogilvy, ini salah satu, macam mana nak cakap bapa penulisan jugalah. Okay? When you have written your headline, dia cakap bila kita dah menulis tajuk penulisan kita dah spend 80 sen out of $1, ataupun kita dah spend lebih kurang 80% daripada RM1. So, metaforanya katalah RM1 tu tujuan kita, bermaksud 80% kita dah sampai sebenarnya tujuan kita. Kita nak sampaikan apa dekat orang? Kita nak sampaikan value. Once kita tulis tajuk, sebenarnya 80% message tu dah sampai kepada pembaca. Alright? So tinggal lagi 20% je untuk kita tulis body. Itu maksud apa yang dikongsikan oleh David Ogilvy. Okay. Now, ada beberapa panduan. Banyak sebenarnya. Okay, banyak sebenarnya panduan yang anda boleh dapat kalau anda buat research, kalau anda cari dan sebagainya. Tapi saya nak kongsikan kepada anda malam ni 11 tips untuk membina headline yang power. Okay, 11 tips je. Tak nak banyak-banyak. Okay. So, tips yang pertama, bila kita nak menulis headline yang power, okay, adalah tahu jenis media. Okay, tahu jenis media. Jenis media yang saya maksudkan bukanlah merujuk kepada gambar, bukan merujuk kepada video, bukan apa-apa elemen yang aset kreatif yang kita letak dalam penulisan kita. Tidak. Okay. Jenis media yang saya maksudkan adalah, adakah kita menulis itu di dalam medium offline ataupun kita menulis dalam medium online. Okay. Kalau anda perasan, tajuk yang terpapar dekat akhbar harian Metro yang jual dekat kedai. Okay, yang kertas tu yang orang baca tu, okay, dalam surat khabar printed, okay, tajuknya lain. Tetapi dalam harian Metro online, tajuk dia lain. Walaupun beritanya sama, lebih kurang sama. Okay. Sebab apa? Sebab psikologinya, okay, dalam dunia online, kita kena lebih fokus kepada emosi. Ada kaitan emosi yang sangat dalam, yang trigger orang untuk baca. Sebab tu, dia punya pendekatan surat khabar berbeza. Okay. Dan majoritinya, penulisan untuk offline dan penulisan untuk online adalah dua perkara yang berbeza. So, dia tak sama. So, kalau nak tulis... kalau fokus kita, nak tulis... buku yang kita print kat kedai dan kita jual tu lah. Tajuknya lain, caranya. Penulisan e-book, tajuknya lain. Okay. So, first thing first, tahu media yang kita nak gunakan. Kita menulis tu untuk bahagian mana, part mana. Okay. Tips yang kedua. Okay. Kalau anda nak menulis tajuk secara online, okay, pastikan headline anda kurang daripada 70 huruf. Okay. Kurang daripada 70 huruf. Sebab apa? Sebab apa? Dia bukan sebab SEO, dia bukan sebab search engine optimization dan sebagainya. Tidak. Tetapi dia lebih mudah untuk mata seseorang membaca. Okay. Gabungan 70 huruf ini, bila kita gunakan sebagai headline, dia memudahkan mata manusia untuk membaca. Okay. Sebab tu kalau boleh, kalaulah headline anda panjang berjela lagi. Panjang ni kan, saya nak tulis banyak lagi dekat headline ni. Okay. Pastikan 70 huruf yang pertama dah mempunyai majority point yang anda nak sampaikan dalam headline. Yang anda nak tarik perhatian. So, keep it 70 huruf sahaja untuk memudahkan mata manusia membaca. Alright? So, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, jangan gunakan full stop ataupun period. Okay. So, perkara ni banyak juga dibahaskan. Okay, banyak dibahaskan. Betul ke kalau pakai full stop, noktah ataupun titik, okay, dekat kita punya headline?
kita tak dapat banyak engagement, ataupun bahasa yang lebih tepat, kita buat orang berhenti membaca. Alright? Kalau ikut kajian Mak Saleh lah, perkara ini terbukti. Sebab secara psikologinya ada full stop, orang akan berhenti membaca. Tapi kalau tanya pengalaman saya, kalau tanya pengalaman saya secara peribadi, pernah saya menulis headline yang ada full stop, still dapat engagement yang tinggi. Alright? So, apa sekalipun kita ikut sahaja, sebab ini adalah kajian, dah ada kajian lah. Alright, saya tak buat kajian. Saya kongsikan kepada anda. Mereka katakan dalam kita menulis headline jangan letak full stop. Sebab once ada full stop, secara psikologinya, minda seorang manusia akan berhenti membaca. So elakkan guna full stop dalam kita punya penulisan headline. Tips keempat, kalau nak tulis headline dekat Facebook, pastikan semua huruf besar. Semua huruf besar. Sebab kita nak buat dia sebagai attention grabber. Kita nak tarik perhatian dia orang. Dia orang tengah scroll-scroll, dia nampak tulisan huruf besar, dia terus boleh baca. Gabungan dengan yang 70 huruf tadi tu, headline kita lebih mudah menarik perhatian audiens kita. Tips yang kelima, gunakan kuasa nombor. Gunakan kuasa nombor. Kuasa nombor ni macam mana? Kuasa nombor ni dia ibaratnya contoh, kita nak tulis satu headline. Bagaimana nak jaga ribuan pengedar dengan mudah? Headline seperti ini kurang memberi impact. Berbanding kita tulis seperti ini. Bagaimana nak jaga 1, 2, 4, 7 orang pengedar dengan mudah. So kita tulis terus dia punya nombor dia. So bagaimana nak jaga 1247 orang pengedar dengan mudah. Dengan adanya nombor dalam kita punya headline, dia akan buat penulisan kita lebih menonjol. Headline kita lebih menonjol. Dan penulisan seperti ini menunjukkan headline kita tu nampak bijak. Penulisan kita tu nampak bijak dan sebenarnya kita secara psikologinya sedang menunjukkan kepada audiens janji yang spesifik. Kalau macam yang awal-awal tadi, macam mana nak jaga ribuan pengedar, ribuan tu ribuan berapa ribu. Tetapi kalau kita dah tulis angka, kita dah, ramainya 1274 orang, nampak ramai dan sebagainya. So itu kuasa nombor di dalam headline. Alright. Tips yang kelima. Tips yang keenam apa? Guna list nombor. Ni tadi kuasa nombor. Sekarang list nombor pula. Soalan. Headline kita boleh gunakan tanda soal. Baik, Ikwan, kejap lagi saya jawab dan saya sentuh. Kejap lagi. So kita pergi tips yang keenam dahulu. Guna list nombor. List nombor ni apa? List nombor adalah kita mulakan dengan nombor. Dan nombor itu mestilah dalam keadaan nombor ganjil. Contoh. Contoh. 7 rahsia pikat hati isteri. 9 cara macam mana nak pastikan permohonan loan kita lulus. Ataupun 11 tips 11 tips membina keluarga sakinah. Contohnya. Alright. So, bila kita gunakan nombor, kita gunakan nombor dekat awal, alright, secara psikologinya, secara psikologinya, pembaca dapat tahu apa yang ada dalam penulisan kita. So, kalau kita cakap dekat situ 11 tips, so kalau dia terus baca, dia dapatlah 11 tips. Ataupun 5 tips jadi jutawan dalam tempoh 1 tahun. So, bermaksud secara psikologinya, kita cakap dengan minda separa sedar dia, kalau kau buat 5 tips ni, dalam setahun kau jadi jutawan. Orang nak baca tak? Orang nak baca. Sebab apa? Sebab dia nak jadi jutawan. Macam tu. So, itu adalah tips yang keenam. Guna list nombor. Baik. Yang ketujuh. Tips yang ketujuh, bila kita tulis headline,
beri offer dan potong bantahan. Okey, beri offer dan potong bantahan. Baik, saya bagi contoh saya bagi contoh dekat skrin Saya saya. harap boleh. Sekejap. Okey. Ini contoh satu Headline. Okey. belajar hasilkan website power dalam masa seminggu. Kalau kita tulis headline yang seperti ini, okey, orang akan dalam minda seseorang, okey, kalau anda sendiri baca, aduh leceh lah, aku dah lah tak reti coding, okey, aku dah lah tak reti design dan sebagainya, aku tak reti nak buat coding, aku tak faham bahasa komputer, okey. Dia ada bantahan, dia ada rejection dekat dalam minda dia. So, untuk kita tambah baik, okey, untuk kita tambah Tambah baik, cara yang kita boleh tulis, okey, cara yang kita boleh tulis adalah seperti ini. Saya kongsi dekat bawah Okay, saya kongsi dekat bawah. Saya tukar color sekejap. Okey, anda boleh boleh tulis seperti ini. Okey, ini saya nak tunjuk kepada anda macam mana nak menulis headline yang berbentuk beri offer dan potong bantahan. Okey. Right. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Okey. So bandingkan yang atas dengan yang bawah. headline yang atas. Belajar hasilkan website power dalam masa seminggu. Okey, orang akan ada objection. Headline yang bawah. Belajar hasilkan website power dalam masa seminggu tanpa perlu belajar coding dan design. So kita dah bagi tahu siap-siap. Kita dah apa orang panggil, dah estimate lah, dah anggap apa rejection yang bakal orang bagi. So kita potong bantahan tu siap-siap. Okay, masukkan dalam headline kita. Jadi kalau kita tulis headline macam ni, orang yang tak pandai coding pun akan baca penulisan kita. Dia akan baca copywriting kita. Okay. So, itulah maksud tips yang ketujuh. Macam mana kita nak tulis headline yang berbentuk beri offer dan juga potong bantahan. Okay. Baik. Seterusnya. Kita gerak laju sikit. Saya gerak laju. Untuk yang seterusnya, bila kita menulis headline, pastikan kita jadi personal. Okay. Be personal. Okay. Kalau apa orang panggil kalau nak dalam bahasa yang lebih mudah, manusia lagi selesa berurusan dengan manusia. Okay. Itu logik. Okay. Itu lumrah. Itu natural. So, tulis headline tu macam kita tengah bercakap dengan dia. Alright. Daripada tulis bagaimana untuk turun 5 kg dalam masa seminggu tanpa makan, anda boleh tulis bagaimana akak boleh hilangkan 5 kg dalam masa seminggu tanpa makan. Okey, nampak tak? Ada beza. Okey, sebab kita lebih dekat. Okey, bila kita letak perkataan akak tu, gantikan untuk turun dengan perkataan akak, headline kita lebih dekat, lebih ada kaitan emosi dengan pembaca kita. So itu adalah tips yang ke-8. Tips yang ke-9 adalah bagaimana nak guna bagaimana. Pelik betul ayat ni. Okay. Benda ni penting sebab ramai daripada kita bila kita gunakan bagaimana. Contoh, bagaimana nak hasilkan slide presentation daripada nota anda. Okay, kita terangkan proses dekat situ. Okay. Kita terangkan proses. Sebab apa saya cakap proses? Orang akan ingat, oh, kalau nak hasilkan slide presentation, kena ada nota dulu, kena salin nota dulu. Dah ada nota, baru boleh siap slide presentation. Okay? Orang akan berfikir macam tu. So, cara terbaik untuk guna bagaimana adalah kita gunakan perkataan bagaimana yang menerangkan benefit. Okay? Menerangkan kelebihan dia. Okay? Cara bagaimana untuk hasilkan slide presentation sekelip mata. Dia macam tu. Okay. So, orang baca, oh, sekelip mata dah siap presentation. Klik, siap presentation. Okay. Mentaliti mereka akan berfikir seperti itu. Alright. Tips yang ke-9. Tips yang ke-10. Okay, kita guna testimoni pelanggan. Ini yang paling simple, yang paling mudah lah. Sebab dengan testimoni, orang lebih mudah percaya. Contoh, anda post dekat Facebook,
Seronoknya belajar asas copywriting malam ni dengan sekian-sekian sebab penyampaian dia sekian-sekian, mudah faham dan sebagainya. So, katalah anda dapat testimoni macam ni ataupun anda gunakan pembuka kata. Okey, untuk gunakan tips ni anda kena pastikan anda gunakan pembuka dan penutup kata. Okey. So anda terus highlight testimoni dia. Best lah beli perfume dengan Ikuan sebab dia sangat peramah. Okey. Yang menulisnya Ikuan lah, dia tengah tulis, tapi dia gunakan testimoni pelanggan, digunakan sebagai headline. Alright. Lepas tu bawah tu dia masuklah, inilah tugas saya sebagai seorang yang menawarkan servis delivery. Dia pun ceritalah perempuan-perempuan dalam dia punya copywriting. Seorang baca, orang terpukau. Alright, sebab dia gunakan headline dahulu. Right. So, teknik yang ke-11. Okay, yang saya panggil sebagai the shine technique. Okay. Dalam the shine technique, dia ada 5 elemen. Okay, 5 elemen seperti ini. Kena ada specificity, kena ada helpfulness, ada immediacy, newsworthy, entertainment value. Okay, dia kena ada 5 elemen ini dalam satu headline yang compact. Alright. Sebagai contoh, 5 minit terbaik. Okay, 5 minit terbaik. Ini dia lah, 5 minit. Orang tengok, oh okay, bermaksud aku akan spend 5 minit seterusnya ni baca copywriting Mamat ni. Okay. So, anda akan laburkan hari ini. Ibaratnya kita bagi tahu kat dia, apa orang panggil, hiburan lah. Apa yang anda akan laburkan hari ini. Okay. Tips terkini. Okay. Nilai. Okay. Nilai penulisan kita itu. Specificity. Daripada siapa? Okay. Daripada saya lah. Sebab saya buat headline ini untuk refer kepada saya. Untuk buat penulisan berimpak tinggi. Ini yang kita nak bantu. Alright. So, headline penuh dia, 5 minit terbaik anda akan laburkan hari ini, tips terkini daripada Coach Hanan Pendekar untuk buat penulisan berimpak tinggi. Okay, so itu dalam satu struktur ayat yang penuh. Ini adalah the shine technique. Alright. So, siapa nak screenshot, boleh screenshot sebab saya tak bagi slide. Macam tu. Okay. Kejam tak? Okay. So, walau macam mana pun, saya tahu ramai yang masuk yang still nak belajar. Saya ada bonus untuk anda. Okay. Saya nak bagi 200 contoh headline power. Fully customizable. Okay. Bermaksud anda boleh copy, anda boleh edit lah semahu anda. Sebab saya berikan contoh formatnya dan kemudian contoh penulisan headline penuh. Ada lebih kurang 200 lebih. Okay. Dan contoh headline ini ada dalam e-book saya. Siapa nak e-book ni? E-book ni lebih daripada, yang pasti lebih daripada 80 muka surat. Siapa nak? Saya bagi 5 sahaja. 5, 4, 3, 2. Oh, tak ada yang nak ke tak ada yang dengar ni ke mic tak berfungsi? Alright. So, siapa yang nak, nanti anda boleh dapatkan daripada director anda masing-masing. Okay. Actually, e-book ni saya dah hantar untuk proofread kepada beberapa individu. Okay. Dan sepatutnya dihebahkan, dijual, disebarkan. Okay. Pada 21 hari bulan. Tetapi banyak perkara yang perlukan pembetulan untuk bagi impact yang lebih tinggi. Dari segi design taklah, design saya buat sendiri design. Okay. So daripada feedback yang saya dapat daripada early reader, orang yang membaca dengan lebih awal, so ada beberapa perubahan yang saya perlu buat dalam keseluruhan e-book. So by right, saya akan hebahkan kepada director anda dan mereka akan beri kepada anda secara percuma. Bukan 200 ni je. The whole e-book. Apa yang saya kongsikan kepada anda, termasuklah beberapa teknik lain, asas storytelling ke, story selling ke, semua ada dalam e-book tu. Okay. So e-book tu anda akan dapat secara percuma. Lebih daripada 80 muka surat. Saya jamin. Sebab
Draft pun dah lebih daripada, draft saja hari tu pun dah lebih daripada 50. So saya berani jamin dia lebih daripada 80 lah. Alright? Lebih daripada 80 muka surat. Alright? So saya bagi anda secara percuma kepada anda sahaja. Sebab e-book ni saya jual dan adalah sebab kita nak gunakan sebagai lead magnet. Okay, tapi untuk anda, untuk semua network SEO Gems, anda akan dapat secara percuma, insyaAllah. Alright? So dalam tu ada contoh macam mana ayat yang kita nak tarik minat dia terus baca. Dekat dalam e-book tu saya bagi 50 contoh ayat. Copy, edit je. 50. Yang ni 200 contoh headline. Lepas tu contoh penulisan. Adalah beberapa yang anda boleh gunakan untuk mudahkan anda. Alright? So gunakan sebaik mungkin dan saya harap dengan e-book tersebut dapat memberi alternatif kepada anda dalam kita nak buat copywriting. Okay. Skip. Next. Ada soalan tak? Okay, saya nak jawab soalan Ikuan tadi. Saya suka soalan daripada Nurul Ikuan. Dia tanya, boleh tak mulakan headline dengan soalan? Sebenarnya Ikuan, itulah cara mulakan headline yang paling baik. Sejujurnya. Tak kisah kita buat konten video ke, kalau kita buat video, kita mula dengan headline seperti ini. Tak tahu macam mana nak buat pinjaman tekun, soalan. Ataupun dalam penulisan, tak tahu nak buat pinjaman tekun, kita buat dalam huruf besar semua sekali. Mulakan dengan soalan. Kenapa soalan? Right? Psikologinya, okay, soalan mampu menarik fokus seseorang. Tak kisah dia tengah buat apa. Okay? Katalah kita masuk dalam pejabat, SEO, receptionist, semua tengah menaip. Dia tengah type, dia mungkin tak perasan kita kat depan. Kita pergi dekat bangunan kerajaan, receptionist tu tengah menaip, dia tak perasan kita kat depan. Tanya, cik, tumpuan tanya, tandas kat mana? Automatik dia akan angkat kepala. Sebab soalan tu dah tarik fokus dia. So kita nak buat konten ke, kita nak menulis copywriting ke, mulakan dengan soalan adalah cara terbaik. Right? So saya harap saya menjawab soalan Ikuan. Yang lain-lain, kalau ada soalan tolong type dekat ruangan chat. Sorry saya memang cakap laju sikit sebab kita nak cover sampai 10.30. Unless anda nak saya drag sikit, kita boleh drag kalau tak sempat. Okay? Baik. Now kita nak cover part seterusnya di dalam AIDA. Tadi kita dah cover attention. Sekarang kita nak cover intro ataupun interest. Okay? Saya nak anda ingat nombor ni. 100% orang akan ingin tengok gambar ataupun video lah dekat Facebook. Kita ambil Facebook. Sebab apa saya suka pakai Facebook? Facebook ni dia game jangka panjang. Game kalau kita nak buat copywriting, game yang kita nak main long term. Okay? So bila kita menulis, dalam penulisan kita, dalam posting kita ada gambar ataupun ada video. 100% orang akan tengok gambar dulu. Ataupun 100% orang akan tengok video dulu. Daripada posting kita itu, 80% dari mereka akan tengok headline pula. Okay? 100% tengok gambar, 80% akan tengok kepada headline kita. Dan 5% je yang baca kita punya body copywriting. Okay? Dia baca headline, dia baca perenggan pertama. Okay? Yang betul-betul dalam masalah, yang betul-betul perlukan bantuan, yang betul-betul rasa dia perlukan, kalau kita kongsikan tips, dia perlukan tips, dia perlukan teknik tu, dia akan baca. Okay, this particular 5% adalah audience sebenar kita. Alright? So, 5% inilah yang ada purchasing power. 5% inilah yang akan bantu tingkatkan engagement kita. Alright? Okay. Now, macam mana nak secure 5% ni untuk pastikan dia terus baca? Kita dah ada headline, dah tarik perhatian. Macam mana sekarang nak pastikan yang 5% ni kita dapat semuanya, 5 atau 10% lah, untuk dia baca kita punya body copywriting. Okay? Macam saya cakap,
tarik perhatian is one thing, nak pastikan mereka terus baca satu perkara yang lain. Okay? So susah ke nak tarik minat dia? Okay, nak tarik minat dia senang je. Saya ada satu formula. Sorry. Sekejap ya. Okay, saya ada satu formula yang saya nak Kongsikan kepada anda yang memudahkan bila kita nak tulis berkenaan dengan interest. Perenggan pertama tu. Lepas headline, perenggan pertama. Kan saya cakap perenggan pertama kena direct. Tak payah bahasa bunga-bunga dan sebagainya. Kan? Okay. So formula dia adalah seperti ini. Yang nak screenshot boleh screenshot. Okay. Sebab tunggu ibu, saya tak tahu bila saya boleh beri kepada director-director semua. Alright. Tetapi yang pasti anda akan dapat lah. Bila tu belum pasti. Alright. So formula yang saya gunakan untuk tulis perenggan pertama adalah ini. Interest sama dengan benefit tambah curiosity. Minat sama dengan kelebihan tambah rasa nak tahu. Okay. Tak nampak ni lah macam mana sebenarnya. Okay, sebab dia boleh vice versa. Benefit kat depan, curiosity dekat belakang. Ataupun curiosity dekat depan, benefit dekat belakang. Okay. So macam mana caranya? Caranya bila saya cakap kena direct, tak perlu bahasa bunga-bunga, dia akan jadi seperti ini. Okay. Ni perenggan pertama. Ni perenggan pertama dalam copywriting anda. Saya dulu asyik fikir apa nak cakap. Semuanya berubah lepas. Saya nak cakap dalam live lah. Anda ubah lah ayat ni kan. Saya dulu asyik fikir apa nak cakap dalam live. Semuanya berubah lepas saya amalkan tips. 7 tips ni. Contoh. So, bila orang baca perenggan pertama, aku pun ada masalah macam ni. Apa 7 tips dia yang dia buat? So, kita trigger dia punya curiosity. Ataupun contoh kedua, tak sangka selama ni saya tertipu. Rupanya ini apa yang sebenarnya berlaku. So kita trigger rasa nak tahu. Okay? Rasa nak tahu orang. Okay, curiosity. Okay. Seterusnya, ramai orang pernah cakap saya tak akan berjaya dalam perniagaan. Ini apa yang buat mereka minta maaf daripada saya. Okay. Ayat kedua ni ayat curiosity lah. Okay, ayat yang pertama ni ramai cakap tak pernah berjaya. Dia ada negative vibe. Tapi kita gunakan sudut pandangan yang berbeza. Okay, sebab tu saya ada contoh. Ini adalah beberapa contoh yang sebenarnya saya kena betulkan dalam e-book. Okay, ni yang saya ambil daripada yang lama. Right? So nanti saya tukar. Tapi saya harap anda nampak konsepnya. Ramai mengeluh tak pandai nak rekrut ejen. Ini rahsia macam mana 30 orang ejen serah diri pada saya. Rasa-rasa kalau orang yang baca penulisan kita tu adalah orang yang memang struggle nak cari ejen, dia baca tak? Dia akan baca sebab dia nak tahu macam mana saya buat 30 orang serah diri kat saya. Okay? Right. So ini adalah beberapa contoh. Lepas amalkan teknik ABC, wajah saya nampak lebih berseri bila kenakan makeup. Okay? So benefit. Okay, lepas amalkan teknik, wajah saya nampak lebih berseri. Okay, orang akan tanya, ni saya mula curiosity dekat depan. Orang akan tertanya-tanya teknik apa. Okay, ini result yang dia akan dapat. Alright. So ini antara beberapa contoh. Dalam macam saya cakap, dalam e-book tu akan ada 50 contoh. So anda gunalah macam mana sekalipun. Gunalah, edit dan gunakan sebagai ayat pertama di dalam copywriting anda. Okay. Simple je. Simple. Itu untuk bahagian interest. Okay. Baru 10-5 minit. So kita masih lagi follow kita punya agenda. Alright. Now, kita nak masuk kepada bahagian seterusnya di dalam AIDA, iaitu body ataupun desire. Okay. Kehendak mereka. Bila orang masuk dalam penulisan kita, dia mesti nakkan sesuatu. Okay. Macam yang kita dah janjikan. Kita janjikan 7 tips. Dia nak 7 tips. Kita janjikan 5 teknik pikat hati. Dia nak 5 tips tu. 7 ayat yang boleh mencairkan pasangan. Dia nak ayat tu.
Alright? So, body adalah tempat kita sampaikan apa yang kita dah janjikan. Ataupun bahagian di mana kita pukau pembaca. Alright? Dan untuk bahagian ini, okay, kita sebenarnya perlu fokus kepada benefit, bukan ciri-ciri. Okay? Katalah kita ambil konteks penulisan ni, kita nak buat penulisan untuk menjual. Penulisan ataupun penulisan tentang product knowledge. Right? Kita sebagai reseller perfume, kita nak buat penulisan tentang product knowledge. Now, bila kita nak menulis bahagian body, okay, kita perlu fokus kepada benefit dahulu, bukan features. Okay? Fokus kepada benefit, bukan features. Yang ini. Right? Banyak kesilapan kita Sebagai seorang usahawan, sebagai seorang reseller, kita fokus kepada features, bukan benefit. Sebab tu penulisan kita tak ada impact. Penulisan kita tak banyak share. Penulisan kita tak ada engagement. Penulisan kita tak dapat customer. Alright? Ini salah satu puncanya, salah satu sebab. sebab kita Fokus kepada features dan bukan benefit. Okay? Macam mana sebenarnya nak bezakan feature dengan benefit? Nanti saya akan kongsikan. Alright? Saya nak buat survey sikit. Okay? Kenapa orang beli drill? Sejujurnya lah, saya tanya. Okay? Siapa yang boleh on mic, on mic. Siapa yang kalau boleh type dekat ruangan chat, type dekat ruangan chat. Kenapa orang beli drill? Ataupun kenapa lelaki beli drill lah? Ikuan. Ikuan je buka kamera, Ikuan yang jadi mangsa. Kenapa lelaki beli drill, Ikuan? Sebab boleh gunakan benda dia? tu dekat rumah. Nak dengar. gantung barang apa benda ke, mudah kerja. Ulang balik. Sebab benda tu boleh gunakan dekat rumah kan. Macam nak buat lubang ke apa ke, untuk gantung-gantung satu benda. So, kalau tanya dekat Ikuan, Ikuan akan cakap, orang beli drill sebab nak buat lubang dekat rumah. Dia nak gantung frame, dia nak gantung jam. Okay? So, orang beli drill sebab dia nak buat lubang. Alright? Kenapa orang beli lipstick? Yang perempuan pula. Ada tak yang perempuan nak jawab? Kak Ria, Ashikin, siapa ada lagi? Happy Miza, Hayati, Zaleha, Ana, Kak Izan. Okay, siapa nak jawab? Kenapa orang perempuan beli lipstick? Okay? Oh, parok ni. Okay, tak ada respon. Nanti saya jawab sendirilah. Saya tanya, saya jawab. Biasa dah. Okay? Now, kenapa pula orang beli perfume? Okay? Saya nak bagi berita buruk lah dekat anda. Sebenarnya tak ada orang nak beli produk kita. Okay? Sebenarnya tak ada orang nak beli produk kita. Ataupun apa juga produk yang anda jual. Tak ada orang nak beli produk. Jahat ayat ni. Okay? Sebab tak ada orang yang nak beli produk tu sebab dia suka-suka nak beli. Dia tak nak pakai. Tak ada. Okay? Orang membeli sebab apa produk tu boleh buat kepada dia. Okay? Ataupun apa yang produk tu boleh buat kepada hidup dia. Yang memudahkan dia dan sebagainya. So, kalau tanya saya soalan ni, saya akan jawab macam ni. Ini jawapan dia. Lelaki beli drill sebab nak buat lubang dekat dinding. Perempuan beli lipstick sebab nak bibir menggoda. Ataupun sebab nak tampil menawan. Nak cantik, kata Ana. Keinginan, of course nak cantik, Ana cakap. Alright? Lipstick satu keperluan. Okay? Now, orang beli perfume sebab apa? Orang beli perfume sebab dia nak tarik perhatian orang lain. Realitinya. Bohonglah kata. Oh, buat beli perfume ni sebab tak adanya. Orang beli perfume, orang pakai perfume sebabnya dia nak tarik perhatian orang lain. Dia nak orang selesa dengan dia. Okay? So, this is the benefit sebenarnya. Yang kita fokus, okay, banyak daripada kita fokus. Bila kita menulis dekat Facebook, kita buat satu-satu copywriting. Kita main iklan, FBS. Kita tulis dekat situ. Perfume Dizandra. Tahan lama sehingga 8 jam.
Orang tak nak tahu pun 8 jam sebab itu features. Okay, nanti kita tengok kejap lagi. Alright. Features adalah ciri-ciri. Benefit adalah kelebihan kepada ciri tersebut. Okay. Alright. So saya nak tunjuk kepada anda. Okay, saya nak kongsikanlah. Saya nak kongsi sebenarnya satu perkataan yang memudahkan kita untuk bezakan features dan benefit supaya kita tak terperangkap. Sebab ramai daripada kita, bila kita menulis, kita tends to masuk ataupun terperangkap lemas dalam features. Okay, instead of benefit. Alright. Perkataan tersebut adalah perkataan bermaksud. Okay, bermaksud. Macam mana nak guna? Okay. Jom saya demo kat anda. Okay. Semua reseller di Zandra kan? Okay, be engaged sebab saya nak tunjuk kepada anda, saya nak kongsikan kepada anda macam mana nak bezakan features dengan benefit. Apa features produk kita? Tahan lama. Betul tak? Okay, saya nak tengok ruangan chat meletup. Okay, ramai-ramai jawab. Okay, kita buat sama-sama supaya kita lebih faham antara satu sama lain. Okay, features produk kita tahan lama. Betul? So, kalau produk tu tahan lama, apa benefit? Bermaksud apa? Bermaksud kita wangi sampai petang. Betul tak? Kalau produk tu tahan lama, kita spray sekali, kita wangi sampai petang. Betul? Sekali je spray. Ni untuk dalam konteks orang yang bekerja. Dalam konteks orang yang bekerja. Miza bukan quality. Quality features. Kita nak cakap produk kita ni ada quality standard antarabangsa. Okey. Quality tinggi. Ini contoh saya bawa. Saya keluarkan dulu. Okey. Okey. Baik. So, untuk features yang pertama, okey, produk kita tahan lama. So, tahan lama bermaksud sekali spray kita wangi sampai petang. Macam mana nak edit ni? Boleh barulah. Sekali spray wangi sampai petang. Okay. Okay. So itu benefit yang pertama. Okay, apa lagi? Untuk features tahan lama. Baju dah basuh pun wangi ada lagi. Tahan lama. Okay. So, benefit yang seterusnya, mana pula saya punya ni? Perfume EDP kami tahan lama. Bermaksud anda jimat okay. Kenapa saya cakap jimat wang? Okay. So produk kita tahan lama, spray pun sekali je sehari ataupun 2 kali lah. Okay. Pagi masa kerja and then malam masa nak tidur. So jimat tak duit dia? Jimat. Okay. So ini adalah benefit-benefit yang kita boleh dapat sebenarnya daripada satu features. Sebab tu ramai orang yang stuck bila dia menulis sebab dia kehabisan features. Dia dah tak tahu dah nak tulis apa pada produk dia. Sedangkan daripada satu feature sebenarnya boleh datang banyak benefit. Dan benefit ini yang kita boleh tulis dalam kita punya copywriting. Ya, ayat penuhnya macam mana? Perfume kami tahan lama. Bermaksud anda hanya
perlu spray sekali sahaja untuk kekal wangi sampai petang. Okay. So ini contoh ayat yang anda boleh masukkan dalam body copywriting anda nanti. Okay. Salah satunya lah. Okay. Untuk kita product knowledge ataupun kita nak sampaikan USP produk kita. Okay. Dengan gunakan perkataan bermaksud. Okay. Kita dapat bezakan antara features dan juga benefit. Okay. Kekal wangi. Okay, benefit dia Kak Izan kongsikan. Kekal wangi walaupun baju dah masuk mesin basuh. Right? Ataupun kelebihan dia bermaksud tak perlu lagi guna pelembut fabrik bila basuh baju. Sebab baju dah memang sedia ada wangi. Okay? So that is the benefit yang kita Boleh masuk dalam copywriting. Bukan tulis produk kita tahan lama, tetapi kita tulis benefit, USP kepada produk kita. Itu akan memberi kaitan emosi dan memberi impact yang lebih tinggi, okay, kepada pembaca. Right? Baik. Setakat ni okey ke? Right. Saya teruskan ya sebab masa tidak mengizinkan. Okay. Baik, saya harap anda dah jelas macam mana kita nak Bezakan antara features dan benefit untuk kita masukkan di dalam body copywriting kita. Right? Now, seterusnya part yang terakhir, part action ataupun Lebih mesra dengan panggilan call to action. baik, yang dah masuk kelas TikTok game plan, right? Anda pasti dah familiar dengan CTA seperti ini. Okay? Dengan CTA seperti ini. Right? Dalam kita menulis CTA, okay? Saya ada satu pegangan. Kalau kita menulis CTA ni, Pegangan saya, kalau kita tak minta, kita tak dapat. Okay? Kita dah tulis cantik-cantik, kita dah tulis panjang-panjang, endingnya kita tak buat. Ending kita tak cantik. ending tu kita tak dapat pun apa yang kita nak. Right? So kalau kita nak penulisan kita Ada engagement, ada impact, kita minta. Apa yang kita nak minta tu kena spesifik. Right? Terutamanya copywriting yang menjual. Okay, soft selling ke, story selling ke dan sebagainya. Asalkan copywriting itu tujuan kita nak menjual terang-terangan ataupun secara berselindung. Okay, perlu ada objektif untuk pembaca buat sesuatu. Orang yang baca copywriting kita lah. Kita buat iklan ke, kita buat FB ads ke, kita tembak ads ke, Google ads dan sebagainya, TikTok ads, IG ads, tak kisahlah apa pun. CTA kita perlu menjelaskan objektif apa yang pembaca perlu buat lepas baca copywriting kita. Okay? Masalahnya, isunya yang timbul, ramai daripada kita jadi malas. Okay, bila saya kata malas, CTA tu dia buat macam ni je. Share post ni. PM sekarang. Klik link. DM for info. Jangan lupa save. Tengok website sekarang. Klik link. Download. Komen nombor handphone. Itu je. Tak ada apa orang panggil, tak ada objektif, orang tak tahu, dia pun baca, oh klik, apa dah aku dapat kalau klik. Okay? Sorry. So itu sebenarnya yang kita terlepas pandang, kita nak shortcut. Sedangkan CTA ini adalah tempat yang kita nak seal apa juga yang kita dah buat dekat atas tadi. Dah tarik perhatian, dah tarik minat, dah cover pengaruh apa orang panggil, dah pukau diorang dengan kita punya body copywriting. Sekarang kita nak secure, kita nak lock, okay? Nak buat dia take action. Alright, kita kena tulis dengan detail. Alright. So siapa yang dah pergi kelas TikTok game plan, anda mesti familiar dengan 3 elemen ni.
Okay, Cikgu Syaril dah kongsikan. Dan saya masukkan dekat sini sebab okay, CTA yang Cikgu Syaril kongsikan tu memang bagi impact yang sangat tinggi. Result dia berbeza. Bila kita aplikasikan dalam penulisan, bila kita aplikasikan dalam penulisan, impact Jadi berbeza. Share naik, komen naik. like pun banyak. Alright. So elemen dia sama je, ganti perkataan share dengan kata kerja. Okay. Elemen kedua, kita kena targetkan kepada individu ataupun target kepada situasi. Dan yang ketiga, hasil ataupun emosi. Alright. Dan dalam CTA ini ada satu lagi elemen tambahan yang kita panggil sebagai elemen urgency. Apa warna hijau? Tak cantik. Merah. Okay. Apa yang kita panggil sebagai elemen urgency. Okay. Bermaksud kalau dia Contoh. dia klik link sekarang, dia dapat voucher, dia dapat kupon. Right? So gabungan antara ketiga-tiga elemen ini bersama dengan urgency, kita akan dapat copywriting yang sangat power. Okay, copywriting yang sangat-sangat CTA yang sangat-sangat power lah, sangat-sangat berimpact tinggi. Okay. So itulah kunci untuk menghasilkan CTA yang sangat powerful. Right? Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah cover keseluruhan asas dan juga struktur dalam penulisan copywriting. Okay. Macam saya kongsikan kepada anda awal tadi, ini adalah struktur yang paling asas, struktur yang paling Ringkas, paling mudah kita nak faham dan sebenarnya yang paling senang kita nak aplikasikan dalam penulisan kita di social media ataupun mana-mana tempat lah ataupun kita nak menghasilkan skrip untuk konten kita dan sebagainya. Okay. Saya nak bagi anda satu contoh, contoh CTA lah. Okay, contoh CTA. Anda boleh gunakan untuk apa orang panggil penulisan anda. Okay. Hebahkan tips ini kepada ahli keluarga anda supaya mereka boleh jadikan panduan bila hadapi kebakaran. Right? So orang yang ada family, mereka akan share posting ni. Okay, share tips yang anda kongsikan ni. Okay, sebab dia nak pastikan keluarga dia selamat. Right? So inilah CTA, anda boleh cakap share tips ini kepada kawan anda supaya mereka boleh jadikan supaya dia selamat bila berhadapan dengan kebakaran. Contoh. Right? So orang share tak posting anda, orang akan share. Okay. So itulah antara contoh-contoh yang anda boleh gunakan sebagai CTA. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu teknik sebenarnya yang lebih dinamik. Okay. Bila saya kata lebih dinamik, teknik yang lebih dekat dengan kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang reseller. Teknik itu saya panggil teknik story. Okay. Anda dah kenal tadi AIDA. Okay. Anda dah tahu kena ada headline, kena ada interest, kena ada desire, body dan juga kena ada CTA. Kau. Okey, bukan kau ya. Saya tak tahulah, hidung saya gatal pula hari ni. Okey. So teknik story ni saya akan ambil masa pendek saja sebab notanya nanti saya akan kongsikan di dalam e-book. Okey. Tetapi sebagai panduan untuk anda, teknik story ini adalah seperti ini, penulisan yang seperti ini. Okey, kita ada setup. Setup itu kita punya headline lah. Ingat tak bila saya kongsikan headline yang panjang tadi, teknik shine. Ingat tak? Kalau ingat, okay, dalam teknik shine tu kan ada 5 komponen yang anda nampak ayat tu macam ayat headline tu panjang sikit kan. So itu adalah kita punya setup. Kita nak tarik perhatian dia dahulu. Okay? Kemudian kita letak dekat situ terus timeline.
timeline ni bukan bermaksud timeline ini adalah tempoh masa ya, bukan kita cakap dekat dia beli sekarang sebelum hujung minggu ni, tidak. Okay? Timeline ni adalah macam mana saya nak cakap tempoh masa. Okay. Tempoh masa. Contoh, kita mulakan. Nak tahu tak, minggu lepas dia ada konteks seperti itu. Minggu lepas saya jalan-jalan dekat PV, ataupun hari ni saya pergi dekat satu kedai ni. Okay? Nak tahu tak, semalam saya pergi sekian-sekian. Kita ada satu garis masa yang kita letak dekat penulisan kita. Kemudian 3O ini adalah apa orang panggil terpulang kepada anda, dia fleksibel. Okay, kalau anda nak letak semua pun boleh, objection. Okay, katalah ambil contoh objection. Ramai orang cakap susah sebenarnya buat copywriting. Ramai orang cakap susah sangat nak buat copywriting ni. Kita dah tahu objection. Orang kata buat copywriting ni susah. Sebab itulah saya datangkan khas kepada anda satu e-book panduan bagaimana nak memahami copywriting dan macam mana nak menulis copywriting dengan lebih mudah, objektif. Right? Berikut, bukan berikut. Jadi, anda perlu dapatkan e-book Pendekar Copywriting daripada saya yang anda boleh dapatkan daripada website rasmi saya, laman web rasmi saya. Ramai yang dah gunakan tips, teknik dan segala perkara yang saya kongsikan di dalam e-book saya. Okay? Dan hasilnya, engagement mereka banyak meningkat. Okay? Nak jadi seperti mereka, klik link berikut untuk pembelian dan saya pasti anda akan dapat jaminan pulangan semula wang jika copywriting yang anda buat selepas mengaplikasikan semua teknik yang saya kongsikan tidak memberi impak kepada penulisan anda. Kita bagi jaminan lah. Yang terakhir, kita letak testimoni pelanggan. Alright. So, ini adalah penulisan yang kita boleh gunakan sebagai copywriting ads untuk kita buat iklan, kita nak buat zero cost marketing ke, kita nak tembak dekat grup ke dan sebagainya. Kita boleh gunakan teknik dan juga struktur seperti ini. Okay. Untuk anda nanti saya masukkan juga dalam e-book tu contoh produk Dizandra, macam mana nak gunakan struktur seperti ini. Okay. Jelas? Ada soalan? Kuan? Ada soalan ni Kuan? Ada? Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah just sekarang ngam-ngam pukul 10.30 malam. Right? Ngam-ngam pukul 10.30 malam. Maka tamatlah sesi perkongsian kita pada malam ini berkaitan bengkel penulisan copywriting power. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan segala-galanya berlaku. Alright. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang buruk, mana yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Walaupun hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So, saya harap perkongsian pada malam ini memberi manfaat, memberi alternatif kepada anda, memberi idea bagaimana nak menulis copywriting yang power dan penulisan anda mendapat engagement yang lebih tinggi terutamanya di social media, insyaAllah. Okay. So, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so kita nak buat sesi bergambar. Macam biasalah, saya speaker. Malam ni saya juga moderator.
Ikuan ada sepatah dua ke nak cakap? Untuk makluman, apa juga yang anda lalui pada bulan ini dirancang dan dikelolakan oleh Ikuan dan juga Esko Akademi dan Latihan kita lah, Kak Murni dan juga Kak Auni. So Ikuan mungkin ada sepatah dua kata anda nak sampaikan kepada semua Empire CO Jam. Silakan. Rasanya tak ada apa-apa nak cakap. Nak ucap terima kasih Kak Farah untuk malam ni. Kelas malam ni. Orang suruh wrap up untuk sebulan. Lepas tu terima kasih juga kepada semua yang join untuk kelas masa yang saya sediakan tu. Terima kasih Kak. Alright. So terima kasih Ikuan dan saya nak jemput anda semua untuk kita adakan sesi bergambar. Boleh onkan video kamera anda untuk kita rakam kenangan bersama. Ada Miza. Oh, tengah sibuk buat gift. Patutlah. Alright. Tak apa. Yang penting dengar dan fokus. Video ni nanti saya pun tak tahu, dah banyak sebenarnya video dalam hadis saya ni. Okey, tak tahu nak salurkan ke mana. Nanti kita akan bincanglah dengan Mak Muda macam mana nak combinekan video-video ni dekat satu tempat supaya ramai boleh rujuk bersama-sama. Okey. So kita akan tangkap gambar sekarang 5. Sekejap, stop share dulu. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so baik. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan, saya mewakili CO Jams Academy seluruhnya, memohon ampun dan maaf atas segala kesulitan, segala kekurangan yang berlaku sepanjang bulan Jun 2022. Dan kita akan jumpa lagi minggu hadapan untuk sesi yang seterusnya, pengisian yang selanjutnya untuk bulan Julai 2022 daripada kami, CO Jams Academy. InsyaAllah. Sekian, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Bye-bye.